Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Saeedah binti Haris selaku pensyarah MPU 3092 iaitu Pendidikan Islam. Hari ini saya dan rakan kumpulan iaitu Muhammad Afif Hazim bin Munajar akan membicarakan tajuk iaitu punca-punca keruntuhan akhlak remaja dan cara mengatasinya. Hal ini adalah untuk menyempurnakan tugasan kedua iaitu tugasan kumpulan. Baiklah, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut untuk membicarakan isu-isu iaitu punca keruntuhan akhlak remaja, bolehlah kiranya saya mendefinisikan tajuk dan konsep kita pada hari ini. Punca-punca keruntuhan akhlak remaja dan cara mengatasinya. Saya telah cerakinkan kepada 3 frasa yang utama, iaitu frasa yang pertama iaitu frasa punca-punca. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, punca-punca boleh diartikan dengan faktor-faktor. Bagi frasa yang kedua iaitu keruntuhan akhlak. Keruntuhan akhlak merupakan salah satu masalah sosial di Malaysia. Keruntuhan akhlak bermaksud pelbagai perlakuan negatif anggota masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat ataupun negara. Keruntuhan akhlak dan kemerosotan disiplin khususnya dalam kalangan remaja boleh dibahagikan kepada 2 bahagian utama iaitu salah laku dan jenayah yang dilakukan oleh pelajar seperti membunuh, mencuri, menyalahgunakan dadah, rogol, samun, senjata api dan lain-lain. Manakala yang kedua ialah salah laku yang melibatkan kesalahan ringan seperti ponteng, termasuk ponteng kelas, ponteng sekolah dan kerap keluar kelas. Kategori tidak patut arahan pula mencakupi salah laku seperti tidak memberi perhatian kepada pelajaran, tidak membuat kerja rumah, tidak membawa buku, tidur di dalam kelas dan tidak dapat mengikuti pelajaran yang diajar. Manakala kategori gangguan pengajaran adalah seperti membuat bising, mengajar, mengganggu guru yang sedang mengajar dan mempertikaikan ajaran guru. Tidak sopan pula merupakan salah laku berpakaian seperti berpakaian tidak kemas dan bercakap kasar dengan guru. Seterusnya ialah frasa yang ketiga iaitu frasa remaja. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, remaja boleh dikategorikan dalam lingkungan berumur 12 tahun sehingga 24 tahun. Remaja sering dikaitkan dengan masalah walaupun daripada sifat semula jadi. Remaja adalah zaman yang penuh bertenaga dan mempunyai potensi diri yang cemerlang. Masalah sosial dan jenayah yang membabitkan remaja hari ini benar-benar membimbangkan. Ketidakupayaan dan kegagalan mengatasi halangan ini menimbulkan pelbagai masalah. Alam remaja dikatakan sebagai saat yang rapuh kerana pada peringkat ini mereka terdedah kepada pelbagai pengaruh serta tekanan luar yang kebanyakannya terjerumus kepada perkara negatif. Apabila terpedaya dengan perkara negatif yang menghayalkan, akhlak remaja sudah rosak sehingga menimbulkan pelbagai masalah seperti salah laku dan kes-kes juvenil. Baiklah, antara punca-punca keruntuhan akhlak remaja yang pertama iaitu sifat semula jadi remaja yang sentiasa ingin mencuba sesuatu yang baharu. Ketika fasa remaja ini boleh dikatakan fasa peralihan kematangan ke alam remaja. Menurut kajian, dalam fasa ini, remaja akan memberontak jika dikurung oleh keluarga dan mahu melakukan apa sahaja mengikut kehendak mereka. Remaja rasa inilah waktu mereka untuk bebas daripada cengkaman ibu bapa dan seolah-olah bahawa diri mereka sudah besar dan dewasa. Walaupun pada awalnya niat mereka hanyalah untuk mencuba, tetapi lama kelamaan mereka akan ketagih dan terus terjebak ke dalam aktiviti haram tersebut. Remaja yang ketagih akan melakukan apa sahaja termasuk melakukan jenayah untuk melakukan aktiviti haram itu dan seterusnya menyebabkan akhlak mereka bertambah rosak. Sebagai contoh,
aplikasi TikTok yang sedang viral di media sosial pada hari ini. Kita boleh lihat di mana kebanyakan golongan masyarakat yang menggunakan aplikasi TikTok ini adalah dalam kalangan golongan remaja. Justru perkara ini boleh menjatuhkan, meruntuhkan keruntuhan akhlak mereka apabila sebagai contoh, golongan perempuan yang membuat aplikasi TikTok menari, menggoyangkan badan dan mempamerkan, menampakkan tubuh badan mereka dan memberikan ramai orang di luar sana melihat tubuh badan mereka. Jadi inilah yang menyebabkan salah satu punca keruntuhan akhlak remaja. Kita lihat dalam golongan remaja pada hari ini, mereka ingin mencuba untuk melakukan apa sahaja yang boleh mendatangkan keseronokan dan hiburan kepada diri mereka. Baiklah, kita beralih kepada punca yang kedua, iaitu iman yang lemah. Agama merupakan ajaran bagi seseorang insan untuk berkelakuan baik. Punca yang paling asas dalam permasalahan keruntuhan akhlak ini adalah kelemahan iman dan kurangnya gambaran keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kurangnya kefahaman agama dan gambaran sebenar tentang syiar Islam menyumbang kepada masalah sosial. Sebagai kesannya, remaja tidak mempunyai jati diri dan kurang berhemah tinggi kerana mereka tidak mengamalkan pengajaran agama. Sebagai contoh, remaja kini kurang menghormati orang tua dan selalunya melakukan perbuatan negatif dan di luar jangkaan. Ibu bapa seharusnya menerapkan nilai-nilai Islam dan didikan agama kepada anak-anak sejak dari kecil lagi. Pepatah Melayu ada mengatakan, meluntur buluh, pialah dari rebungnya. Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada kedua ibu bapa. Sebagai ibu bapa, seharusnya mereka mengambil berat tentang pendidikan anak demi memastikan kehidupan mereka sentiasa berada dalam keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada masalah yang tiada penyelesaian kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud bagi setiap penyakit ada ubatnya. Justru bagi mengatasi masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja Islam kita, perlulah memberi perhatian kepada beberapa perkara seperti memberi didikan Islam yang sebenar. Pendidikan agama merupakan asas paling penting bagi membentuk jati diri remaja Islam yang sebenar. Kefahaman tentang agama yang sebenar dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan dalam diri sifat takwa kepada Allah, dan takwalah yang akan membezakan antara setiap muslim. Seterusnya, punca-punca keruntuhan akhlak remaja boleh dilihat melalui faktor pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Kawan-kawan menjadi orang yang rapat dengan mereka. Kawan yang baik boleh membimbing mereka kepada kebaikan, namun jika tersilap memilih kawan akan mempengaruhi kepada perkara-perkara yang buruk. Baiklah, selain itu, sikap remaja turut menyumbang kepada gejala sosial. Kadang-kala mereka ini terlalu mudah mempercayai orang lain. Umpamanya, jika mereka merasakan rakan-rakan mereka lebih rapat dan lebih memahami, dengan mudah mereka akan mengikut apa sahaja yang dilakukan oleh rakan-rakan. Mereka lupa bahawa ada juga istilah yang mengatakan kawan juga boleh makan kawan. Dalam keadaan ini, para remaja terjerumus ke dalam gejala sosial. Zaman sekarang, remaja mula terdedah kepada alam yang luas di luar rumah. Malah persekitaran ini menjadi rumah kedua mereka. Remaja juga mempelajari banyak perkara daripada persekitaran sosial dan di mana ia membesar. Dalam tempoh-tempoh ini, remaja mula mengubah tingkah laku, sikap dan nilai. Malahan mengubah seluruh cara hidup daripada alam kanak-kanak kepada alam yang lebih matang dan dewasa. Zaman remaja adalah tempoh kehidupan yang diselubungi dengan harapan, cabaran dan ketegangan. Mengikut kajian yang dibuat ada 3 faktor yang
menyumbang kepada ketegangan dalam zaman remaja, iaitu perubahan fizikal yang cepat dan pencapaian kematangan jantina, kedudukan remaja sebagai manusia pinggiran dan keperluan menyediakan diri untuk memasuki dunia dewasa. Baiklah, punca yang seterusnya iaitu hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan juga merupakan faktor yang dapat dikaitkan dengan keruntuhan akhlak remaja. Adalah penglibatan remaja dalam jenayah. Remaja atau pelajar khususnya yang terlibat dengan jenayah bukan sahaja daripada keluarga yang susah, malah sebilangan signifikan adalah mereka yang mempunyai latar belakang keluarga yang baik dan kaya. Dalam faktor sosial, peranan ibu bapa penting dalam mendidik anak-anak. Kebanyakan ibu bapa bekerja kerana wujudnya perubahan sosial hari ini. Ada kalanya mereka terlalu mementingkan pekerjaan daripada memberi perhatian kepada anak-anak. Mereka cuba memuaskan hati anak-anak dan hanya memberikan keselesaan dan kemewahan kebendaan kepada anak-anak. Tapi dengan tanpa kasih sayang dan masa bersama anak-anak, mereka lupa anak-anak juga memerlukan perhatian bagi mendapat maklumat dalam kehidupan seharian. Dari sini, anak-anak rasa terbiar tanpa rasa kasih sayang dan jagaan yang sempurna. Mereka bercampur dengan rakan sebaya yang bermasalah dan akhirnya menimbulkan masalah disiplin kepada pihak sekolah. Terdapat juga ibu bapa yang tidak menghiraukan anak-anak walaupun pihak sekolah memberitahu mereka berkenaan masalah disiplin anak-anak di sekolah. Anak-anak ini mengambil peluang sikap tidak acuh ibu bapa mereka dengan bertindak lebih buruk lagi di dalam dan luar sekolah. Akhirnya, pihak polis terpaksa campur tangan dalam hal ini. Maka, tidak tepat apabila kita meletakkan masalah disiplin di atas bahu guru sahaja, sedangkan ibu bapa melepaskan tangan dalam hal ini. Manakala, bagi punca yang terakhir ialah pengaruh media massa. Pengaruh media massa juga menjadi penyumbang kepada berlakunya gejala sosial dalam kalangan para remaja hari ini. Sebagai contoh, internet dapat mewujudkan satu perhubungan antara negara-negara lain. Secara tidak langsung, seorang remaja terdedah kepada pengaruh kebudayaan luar negara atau negara asing. Selain itu, penapisan media yang kurang tegas, contohnya filem negara asing yang mempunyai unsur-unsur ganas dan seksual. Jika tiada penapisan yang tegas dilaksanakan, maka masalah sosial seperti vandalisme dan genderisme dan seksualisme akan berleluasa di negara kita. Tidak semuanya apa yang dipaparkan di media massa itu memberikan kesan yang buruk. Namun, ada segelintir program-program dan drama-drama yang memamerkan pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Program-program reality televisyen serta rancangan-rancangan yang bersifat hiburan semata-mata mempengaruhi para remaja dengan perkara yang tidak baik. Umpamanya, corak pergaulan remaja yang kurang sopan dalam segi berpakaian dan gaya hidup yang mengikut cara barat. Terdapat juga unsur-unsur lucah dan menggairahkan terdapat dalam dan mudah di pasaran, sama ada dalam bentuk bercetak, CD atau lain-lain. Dalam pada masa sama, kita lihat media massa inilah yang mengawal golongan remaja. Sebagai contoh, aplikasi Facebook dengan izin, Twitter, Instagram dan macam-macam lagi yang mudah menjadikan platform keruntuhan akhlak remaja. Kita lihat apabila satu gambar viral yang seksi dan menjolok mata yang kurang sopan dan melanggar keadat kita, sudah pasti itulah yang menjadi punca-punca keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan pensyarah saya MPU 3092 Pendidikan Islam, iaitu Dr. Saidah binti Haris. Okey, saya akan menyambung pembincangan rakan saya iaitu Zahir bin Muhammad Saleh tentang punca-punca masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja dan cara mengatasi masalah tersebut. Okey, seperti yang kita tahu, sekarang banyak terpampang di dada-dada akhbar dan stesen televisyen tentang masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Jadi, kita
kita haruslah sungguh-sungguh menanganinya. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan penyelesaiannya. Sebaiknya setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Seperti setiap penyakit yang ada ubatnya. Menangani masalah keruntuhan akhlak patutnya diberikan perhatian dengan bersungguh-sungguh. Usaha perlu dilakukan untuk masyarakat kita menangani masalah keruntuhan akhlak ini dan memperbaiki akhlak dalam kalangan mengajar supaya menjadi mudah dan dapat menjalankan kehidupan mereka seharian dengan baik. Seperti yang saudara Zahir katakan sebentar tadi, remaja sifat senajadi yang ada pada diri dalam fasa remaja membuatkan remaja itu menyalahkan remaja itu ada masalah keruntuhan akhlak. Mereka ada perkara-perkara, mereka mempunyai rasa ingin mencuba yang tinggi. Jadi tidak salah untuk setiap remaja mempunyai rasa ingin mencuba sesuatu yang baru, tetapi gunakanlah rasa ingin tahu itu ke jalan yang benar dan di jalan yang benar. Okay. Misalnya, gunakan rasa ingin tahu pada kalangan remaja itu dengan mencontohi dan menteladani sifat Rasulullah SAW. Dengan itu, remaja akan dapat mengikut akhlak Rasulullah yang sangat mulia. Jadi, remaja boleh mencuba sesuatu yang baru sambil mengikut sunnah Rasulullah seperti menunggang kuda. Rasulullah sangat suka menunggang kuda. Selain itu, Rasulullah juga berenang. Jadi remaja boleh mencontohi dan mencuba perkara baru seperti berenang. Selain itu, Rasulullah juga suka memanah. Jadi remaja juga boleh mencuba aktiviti memanah pada masa lapang. Jadi para sifat ingin tahu yang ada di dalam diri remaja ini patut digunakan pada jalan baik dan salah satu caranya adalah mencontohi teladan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda yang bermaksud bahawasanya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Riwayat Ahmad Al-Hakim dan Baihaqi. Kiranya akhlak tidak menjadi ilmu yang penting dalam kehidupan manusia, tidak mungkin Allah memutuskan Rasulullah sebagai agenda untuk memperbaiki masalah keruntuhan akhlak pada zaman dahulu, dan zaman masyarakat Arab dahulu. Jadi untuk menangani punca keruntuhan akhlak yang pertama, remaja perlulah mencuba dan menggunakan rasa ingin tahu itu pada jalan yang benar. Misalnya mencontohi dan menteladani Rasulullah SAW dalam akhlak dan melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Okey. Seterusnya saya akan menyambung cara menangani untuk isu iman yang lemah. Iman yang lemah juga adalah salah satu puncak keruntuhan akhlak. Didikan agama yang kurang daripada ibu bapa membuatkan anak-anak tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah. Jadi, remaja perlulah ada didikan agama yang cukupi agar mereka dapat membezakan antara hak dan batil. Untuk mendapat didikan agama yang cukup, remaja boleh untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang diadakan. Rasulullah pernah bersabda, jika kalian melewati taman syurga, maka berhentilah. Lalu sahabat bertanya, apakah itu taman syurga ya Rasulullah? Beliau menjawab, halaqah zikir. Halaqah zikir di sini bermaksud majlis-majlis ilmu. Jadi, tidak salah jika remaja pergi ke majlis-majlis ilmu selain dapat menambahkan ilmu pengetahuan tentang agama. Remaja juga dapat membina saham akhirat, iaitu pahala yang dapat digunakan untuk membantu kita pada hari kelak. Okey, bukan itu saja. Ibu bapa juga memainkan peranan yang penting untuk memberikan didikan agama yang mencukupi kepada remaja supaya remaja dapat iman yang mantap dalam diri mereka. Jadi, ibu bapa bolehlah mengajar anak-anak mereka dari kecil lagi tentang kepentingan agama seperti solat, puasa, zakat, rukun Islam, rukun iman dan lain-lain. Ibu bapa boleh mengajak anak-anak untuk solat berjemaah. Selain itu, ibu bapa juga boleh menerapkan ilmu-ilmu agama kepada anak seperti ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah supaya anak-anak dapat pengetahuan dan dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Bak kata pepatah Melayu, mengantur buluh biarlah dari rebungnya. Okey. Seterusnya saya akan
Seterusnya saya akan memberi isi yang ketiga untuk menangani masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Untuk mengatasi masalah yang ketiga, iaitu seperti yang saudara Zahir katakan, pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya merupakan masalah keruntuhan akhlak. Hal ini kerana apabila kita bersahabat dengan orang yang tidak baik, maka kita akan terpengaruh dengan perkara-perkara negatif yang telah dibawanya. Maka dengan itu kita perlulah bijak memilih sahabat supaya kita dapat bersahabat dengan sahabat yang baik. Dan apabila kita bersahabat dengan sahabat yang baik, kita akan mendapat berbagai manfaat daripadanya. Seperti hadis Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Ash'ari yang bermaksud, diumpamakan seorang rakan yang soleh dan seorang rakan yang jahat seperti berkawan dengan penjual minyak wangi dan tukang mesin. Penjual minyak wangi tidak akan mensia-siakan anda, kerana apabila anda membelinya ataupun tidak, anda tetap akan mendapat harumannya. Manakala tukang mesin pula boleh menyebabkan baju anda terbakar ataupun mendapat bau yang busuk daripada haba besi tersebut. Jadi kita perlulah bijak memilih rakan kita supaya dapat input yang positif daripadanya, dan dia pula dapat mengajak kita ke arah yang lebih positif, seperti ajak solat berjemaah, ajak berpuasa sunat, ajak bersedekah dan sebagainya. Jadi sangat penting untuk kita memilih rakan yang baik supaya dapat menangani masalah keruntuhan akhlak. Sanan Al-Qamah, seorang sahabat Rasulullah SAW kepada anaknya, wahai anakku, jika engkau ingin bersahabat dengan seseorang, maka pilihlah seorang yang bersifatnya seperti berikut. Pertama, pilihlah sahabat yang suka melindungi sahabatnya. Dia adalah hiasan diri kita, dan apabila kita mengalami kekurangan nafkah, dia akan memenuhinya. Yang kedua, pilihlah seorang sahabat yang apabila engkau menghulurkan bantuan, maka dia akan menerimanya dengan rasa terharu, dan jika dia melihat kebaikan yang ada padamu, dia akan menghitungkannya. Yang ketiga, pilihlah seorang sahabat apabila kamu menghulurkan bantuan ataupun jasa baik dengan rasa sangat terharu dan dianggap berguna. Tapi jika ia mendengar keburukan tentangmu, dia akan segera menutupinya dan tidak menyebarkannya. Yang keempat, pilihlah sahabat yang sekiranya engkau meminta bantuan kepadanya, dia akan memberinya. Dan jika engkau diam, dia akan menyapamu dahulu. Dan jika ada sesuatu kesukaran dan kesedihan yang menimpa kamu, dia akan membantu dan meringankan serta menghiburkan kamu. Okey, dan yang kelima adalah pilihlah sahabat yang apabila engkau berkata, dia suka membenarkannya dan bukan selalu mempercayainya sahaja. Jikalau engkau mengemukakan sesuatu, dia pasti akan mengusahakan, dan jika engkau berselisih dengannya, dia pasti akan mengalah demi kepentingan. Okey, jadi jika kita ingin memilih sahabat, pilihlah berdasarkan 5 ciri-ciri yang seperti yang dipesan oleh Abu Qamah kepada anaknya. Okey, seterusnya saya ingin menyatakan isi yang keempat. Seperti yang saudara Zahir katakan, masalah kerengganan hubungan kekeluargaan. Berlakunya keruntuhan akhlak mungkin disebabkan kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa dan ahli keluarga yang lain, disebabkan kesibukan ibu bapa dalam kerja harian menyebabkan anak-anak mereka terabad. Dan apabila anak-anak mereka ini terabad, mereka mulalah mencari cara untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapanya dan melakukan perkara-perkara yang salah dan menyalahi undang-undang. Jadi kerengganan sebuah kekeluargaan itu menjadi salah satu faktor yang besar untuk mendorong anak-anak melakukan salah laku dan keruntuhan akhlak akan berlaku. Jadi ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting untuk menanamkan rasa kasih sayang kepada anak-anak mereka supaya anak-anak mereka tidak terasa seperti diabaikan dan terabad. Antara peranan pertama ibu bapa untuk menyeratkan silaturahim bersama anak adalah dengan memperuntukkan masa bersama-sama mereka. Jika ibu bapa membuat jadual bersama anak-anak mereka, sudah pasti anak-anak mereka berasa dihargai dan disayangi kerana ibu bapa sanggup meluangkan masa bersama mereka. Ibu bapa juga boleh menggunakan waktu yang lapang untuk bersama-sama anak mereka untuk membuat aktiviti bercerita, berkelah, berpiknik. Selain itu, ibu bapa juga boleh mengajak anak-anak untuk beribadah sekali, seperti solat berjemaah. Solat berjemaah juga boleh menjadikan hubungan kekeluargaan menjadi sangat erat, kerana masa selepas solat ibu bapa boleh bertanya tentang masalah-masalah
yang dihadapi oleh anak-anak mereka dan bercerita ataupun memberi tazkirah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW dan lelaki itu bertanya, apakah perkara yang paling disukai Allah dalam Islam? Nabi bersabda, maksudnya solat di waktunya. Barang siapa yang meninggalkan solat, maka tiada agama baginya. Riwayat Al-Baihaqi. Jadi dengan solat berjemaah juga dapat menjadikan anak-anak dan ahli keluarga solat pada waktunya. Jadi dengan itu kita dapat mengatasi dan menangani masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja, kerana anak-anak telah mendapat kasih sayang cukupnya dan diberikan perhatian, serta ibu bapa juga boleh mendengar keluhan dan masalah anak-anak mereka, keluhan dan masalah yang anak-anak mereka hadapi dengan mendengar cerita-cerita daripada mereka selepas solat berjemaah. Seterusnya, isi yang kelima iaitu masalah media massa, khususnya daripada segi hiburan. Ibu bapa perlu sentiasa memantau dan tahu tentang aktiviti anak-anak mereka supaya anak-anak mereka tidak terlibat dengan anasir-anasir negatif, utamanya daripada aspek media massa seperti ketagihan bermain video games, ketagihan melayari media sosial dan ketagihan pornografi. Hal ini sangat membahaya dan boleh membuatkan remaja mengalami keruntuhan akhlak. Jadi sangat penting untuk ibu bapa dan guru memantau aktiviti harian anak-anak supaya mereka dapat menangani isu masalah keruntuhan dalam kalangan remaja sekarang. Masalah media massa ini bukan sahaja meruntuhkan akhlak, malah mereka juga membuatkan remaja sentiasa berada dalam kelalaian jikalau tidak dipantau dengan betul oleh ibu bapa dan guru. Jadi saya ulangi, ibu bapa dan guru perlu memantau aktiviti anak-anak mereka supaya tidak terpengaruh dengan anasir-anasir negatif daripada pengaruh media massa. Selain itu, remaja juga perlu mengawal mata supaya tidak terlibat dengan filem pornografi dalam media massa. Allah memerintahkan kaum lelaki dan juga kaum perempuan untuk menjaga pandangan mereka. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada lelaki-lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemarahan. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kamu perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Surah An-Nur ayat yang ke-30 dan 31. Ayat yang saya sebut tadi buktikan bahawa Allah memerintahkan kepada laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman supaya menjaga pandangan mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga pandangan, terutamanya apabila melihat media massa, supaya tidak melakukan fitnah dan tidak menonton benda-benda yang tidak sepatutnya ditonton dalam media massa. Usaha memperbaiki akhlak remaja bukanlah suatu usaha yang dilakukan dalam jangka masa yang pendek dan oleh seorang individu, tapi usaha ini perlu dilakukan secara berterusan dan dilakukan dan mengambil masa yang panjang untuk memperbaiki akhlak remaja. Kesimpulannya, setiap orang perlu melakukan tanggungjawab dalam pembinaan akhlak dalam kalangan remaja. Akhir kata daripada saya, keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kini haruslah ditangani dengan bijak dan segera. Semua pihak termasuklah ibu bapa atau penjaga, pihak sekolah, jiran tetangga serta segala lapisan masyarakat haruslah berganding bahu dan bersama-sama memikul tanggungjawab untuk mengatasi masalah yang kian runcing di negara kita pada hari ini. Sesungguhnya remaja pada hari ini menjadi pemimpin nusa dan mangsa. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Abdul Hazim bin Minajah, dan rakan saya Muhammad Zahir bin Muhammad Saleh untuk tugasan 2 pembentangan. Jadi kami ingin mengucapkan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Dr. Saidah binti Haris, iaitu pensyarah MPU 3092 Pendidikan Islam, kerana telah memberikan kami peluang untuk menjalankan tugasan ini dengan baik.